Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Alangkah banyaknya apa yang sudah aku terangkan, akan tetapi kamu tidak pernah mahu mengikutinya. Alangkah banyak apa yang sudah aku dedahkan dengan panjang lebar dan aku syarahkan, akan tetapi kamu tidak mahu memahamkannya. Banyak pula apa yang sudah aku berikan, kenapa kamu tidak mengambilnya? Banyak juga apa yang aku nasihatkan, namun kamu memang tidak mahu menerima nasihatku. Alangkah kerasnya hati kamu dan bodohnya tabiat kamu tentang Allah Azza wa Jalla. Jika kamu mengenali Allah dan percaya akan menemui Allah, lalu kamu ingat pula akan maut dan apa yang akan berlaku sesudah maut itu nanti, tentulah kamu tidak akan berlaku seperti ini. Tidakkah kamu pandang kematian ayah bonda kamu, datuk nenek kamu, dan kaum kerabat kamu? Tidakkah kamu lihat kematian raja-raja dan pembesar-pembesar kamu? Kenapa kamu tidak ambil pelajaran dari semua itu untuk kamu mencegah diri kamu daripada mengejar dunia dan keinginan hidup kekal di dalam dunia ini? Sudahkah kamu ubah sikap hati kamu dan menukarkannya dengan sikap yang lebih baik? Lalu kamu keluarkan ingatan manusia dari dalam hati itu. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka sendirilah yang mengubah diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat ke-11. Betapa banyak kamu bicara tetapi tanpa ada amalnya. Betapa banyak kamu beramal tetapi tanpa ada ikhlasnya. Pakailah akal kamu. Jangan sampai kamu kurang ajar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cuba kamu saling bantu-membantu dalam mencari kebenaran. Kemudian kembali kepada Tuhan dan tumpukan fikiran kamu kepadanya. Apa yang kamu lakukan sekarang ini, semuanya tidak akan mendatangkan manfaat apapun akhirat nanti di akhirat. Kenapa kamu lokek kepada diri kamu sendiri? Kerana kalau kamu memang mahu bermurah hati kepada diri kamu, nescaya kamu akan membuat sesuatu yang menghasilkan kemanfaatan bagi diri kamu nanti di akhirat. Kamu sibuk bekerja dengan apa yang akibatnya akan hilang lenyap, sehingga kamu tertinggal hendak mengerjakan dengan apa yang kekal abadi tidak akan hilang lenyap. Jangan selalu sibuk mengumpul harta dunia, nikah kahwin dan memperbanyakkan anak pinak. Ingat, sekejap lagi semua itu akan terhalang di antara kamu dengan semua yang kamu kumpulkan itu. Jangan terlalu sibuk dengan mengejar dunia dan membesar diri di hadapan makhluk, kerana semua itu tidak akan menolong kamu di hadapan Allah Ta'ala apapun. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, satu muhasabah diri dengan apa yang telah kita lalui dalam kehidupan seharian kita, khususnya hubungan kita dengan orang-orang yang membimbing kita untuk mengenali akhirat, untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk
mengenali hakikat dunia yang sementara ini dan akhirat yang abadi. Dan untuk kita mengenali betapa bernilainya kecintaan kita pada Allah mengatasi kecintaan kita daripada semua makhluknya. Telah banyak kita pelajari sama ada apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita dinasihatkan secara peribadi. Bahkan telah banyak juga kita lihat segala ilmu yang telah diberikan, segala pengajaran yang telah kita fahamkan. Namun, tidakkah kita melihat bahawa masa yang telah kita habiskan puluhan tahun tidak banyak faedahnya pada kita? Tidak banyak mengubah diri kita. Tidak banyak menjadikan ilmu itu mendidik kita. Maka kita patut menyedari kenapa. Dan kita patut pelajari bagaimana. Bila Syekh Abdul Qadir menyebut satu kalimah. Dalam bahasa Melayu kita sebut ni ngungkit lah. Kita ngungkit. Tapi ini bukan ngungkit untuk menghina. Bila kita sebut mengungkit, ada dua keadaan. Ada orang mengungkit tujuan menghina dan merendahkan. Maka ini diharamkan. Sebagaimana seorang yang memberi sesuatu, lalu mengungkit kembali. Ini disebut dengan perkataan al-man. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengungkit dan menyebut perkataan-perkataan yang menyakitkan. Maka mengungkit dengan tujuan menghina, merendahkan orang, maka ini diharamkan. Tetapi ada beberapa golongan yang dibenarkan mereka mengungkit. Untuk apa? Muhasabah. Untuk kita kembali mengenali dan mengetahui tentang besarnya nikmat yang kita dapat. Antaranya ialah ibu ayah boleh mengungkit kepada anak-anaknya supaya mereka mengetahui besarnya tanggungjawab khidmat anak-anak kepada ibu bapa. Kalau seorang ibu cakap, aku besarkan kamu, aku bagi habis duit banyak pada kamu, aku tolong kamu begitu, begini, maka zahirnya ini mengungkit dan ia memang menyakitkan hati. Tetapi untuk masalah yang lebih besar, kerana menyakitkan hati kedua ibu bapa lebih besar daripada menyakitkan hati kita sendiri. Kita mungkin sakit hati pada ibu ayah kita dalam beberapa perkara. Mungkin. Tapi menyakitkan hati mereka lebih besar bahayanya pada kita. Mak ayah kita mungkin buat silap pada kita. Mungkin. Tapi kesalahan kita pada mak ayah kita jauh lebih besar. Sehingga kita tidak mampu melihat, memandang kesalahan kita. Kita tidak mampu melihat kesalahan dia pada kita kerana besar kesalahan kita pada dia. Maka mak ayah boleh mengungkit. Yang kedua, seorang guru boleh mengungkit pada anak murid dia. Dia boleh mengungkit. Tujuan mengembalikan muhasabah ke anak murid tadi. Kamu dulu kan jahil, kemudian aku ajar. Dahulu kan kamu tak tahu aku hakam, kemudian aku beritahu. Dahulu kan begitu, begini. Kerana tujuan ungkit ini untuk muhasabah. Bukan untuk menyakitkan. Supaya orang ni kembali kepada taat pada Allah. Maka ini antara golongan yang ungkit dibenarkan. Dan yang ketiga ialah suami pada isteri. Suami boleh mengungkit pada isteri kalau bertujuan mengembalikan taat isteri kepada dia. Supaya isteri dia taat pada dia. Kenapa? Kerana ketaatan pada suami itu besar. Sehingga kalau seorang perempuan, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku dibenarkan untuk memerintah manusia sujud pada manusia, saya aku perintahkan isteri untuk sujud pada suaminya. Kalau aku dibenarkan. Menunjukkan besarnya hak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang wanita yang antara awal masuk syurga kerana dia tidak tidur melainkan dalam keadaan dia mendapat redha suaminya. Sehingga dia berkata, abang malam ini saya tidak akan mungkin tidur lainnya. Sehingga abang memaafkan saya ataupun menghukum saya. Maka ia dimaafkan. Begitu ucapannya setiap hari. Antara wanita yang awal masuk syurga. Maka ini 3 golongan yang dibenarkan mengungkit.
kerana masalah mereka besar. Tersebut antara peranan ataupun ungkitan ibu ayah pada kita, ungkitan suami kepada isteri untuk mengembalikan taat syaratnya, dan ungkitan guru kepada murid. Ya, guru boleh mengungkit kerana hak guru itu besar, kan dia telah menunjukkan kita jalan kepada Allah, dia telah membimbing kita. Oleh sebab itu mereka berhak mengungkit untuk mengembalikan taat. Syaratnya mengembalikan taat seorang murid pada Allah. Maka Syekh kata, aku dah ajar lama, banyak nasihat aku bagi, kamu tak nak dengar. Banyak perkara yang aku berikan, kamu tak nak ambil. Banyak dah benda yang aku fahamkan kamu, tapi kamu tak nak faham. Maka nilaikan kembali diri kamu. Paling tidaknya kamu ini berhati keras. Tentu kalau nasihat lalu tanpa kita berusaha mengubah, sehingga guru kita melihat kita lebih banyak alasan daripada usaha. Dia jumpa cikgu, tok guru dia, ustaz saya begini. Sampai tok guru tengok orang ni banyak alasan. Tetapi bila kita dilihat oleh guru kita orang paling banyak alasan, maka kita tak lagi dapat blessing dia, barakah daripada dia. Tak dapat. Tapi kalau dia nampak kita orang yang kuat berusaha untuk menangani masalah kita, maka kita mendapat doa dia. Ya, kita kadang-kadang dengan tok guru kita ada murid yang kerjanya beri alasan pada tok guru dia. Bila tok guru dia kata, kenapa tak buat benda ni, kenapa tak tinggalkan yang ni, kenapa. Dia semua bercakap tentang hukum, ataupun dia bercakap tentang keutamaan. Awak ni kenapa tak tinggalkan lagi riba, ini kan riba. Kenapa tak tinggalkan lagi rasuah, ini kan rasuah. Belajar dalam, kenapa tak tinggal benda syubhah, kenapa tak tinggalkan sekian. Kadang-kadang dia menyebut, kenapa tak buat yang ni, ini lebih utama untuk awak, untuk agama awak, ini lebih utama untuk kebahagiaan awak akhirat kelak. Artinya mereka menolak menerimanya dengan alasan. Dia beri alasan begitu, alasan begini. Sehingga gurunya mengenalinya orang beri alasan, sehingga dia tidak lagi mau mendengar alasannya. Sebab dia tahu orang ni akan terus ada alasan dan ada alasan. Sebab kita dah sebut dalam hal agama, kalau kita selalu beri alasan, maka dia akan kekal melekat pada diri kita. Setiap alasan akan menarik alasan yang lain. Setiap alasan akan menghasilkan alasan yang lain, sehingga kita makin jauh. Kerana itu dalam agama, Allah Ta'ala ajar kita tak ada alasan. Bahkan akhirat kelak, kalau kita berdiri di hadapan Allah, bertanya tentang hal ini, kita pasti tidak ada alasan. Kerana itu setiap kali kita nak beri alasan, maka lebih baik kita nilai kembali alasan itu. Sekuat mana alasan tadi? Prioritinya, bagaimana kekuatan prioriti dia dalam memberi alasan. Apa pun tuan-tuan dalam hal agama, kita katakan, kita cuba mengelak beri alasan. Sebab itu kita bukan ada pilihan untuk buat ni ke buat ni. Kita nak buat dua-dua. Saya nak belajar, dan masa sama saya ada tanggungjawab ni dan ni. Macam mana? Kena arrangekan masa betul sehingga kita dapat dua-dua. Selama ni kita tak boleh beri alasan, sehingga kita dapat dua-dua. Bukan kita dapat mungkin tiga-tiga, walau lambat, tapi kita dapat mengambil ketiga-tiganya. Maka itu cara kita. Sebab itu jangan sampai kita dilihat oleh guru kita orang paling banyak beri alasan. Kita tak akan percaya. Tapi biarlah dilihat oleh guru kita orang yang paling banyak usahanya untuk mengatasi alasan. Sama juga kita dengan mak ayah kita. Kita dengan mak ayah kita, tuan-tuan, bila kita tu boleh alasan-alasan, akhirnya dia tak nak dengar lagi alasan. Dengan maksud, dia pun tak peduli, tak apalah, nak balik sudah, tak nak balik pun tak kisah. Kalau mak kita cakap, baliklah ni cuti ni, ziarah mak, sekian-sekian. Mak bukan tak nak ziarah saya sebab ni, sebab tu. Lepas tu, bila diminta lagi sebab tu, sebab ni. Akhirnya mak dia tahu dia orang ada alasan. Akhirnya mak dia tak panggil lagi dia balik. Biarlah, nak balik, tak nak balik. Tetapi bila orang yang di sisi dia ada kebaikan kita, sudah tidak pedulikan kita, kita terlepas kebaikan yang banyak. Kalau orang yang di sisinya ada kebaikan kita, akhirat kita, lalu kita tidak lagi dipedulikan oleh dia, berarti kita terlepas kebaikan yang banyak. Jadi kita sudah ruyuk dalam fikiran dia, atau kita sudah mungkin hilang dalam doa dia.
Ayah kita pun tak nak fikir doa-doa lah. Dan guru kita pun tak nak fikir dah doa-doa sebab dah hilang. Namanya sudah hilang daripada catatan orang soleh. Orang ni kita sebut, kita nak nama kita tidak hilang dalam catatan orang soleh. Bila kita doa, dan ini doa yang Allah ajar pada Nabi Allah Yusuf AS, wa alhiqni bis salihin, ya Allah kumpulkan aku bersama orang soleh. Dan doa Nabi Allah Sulaiman, wa adkhilni fi ibadikas salihin, ya Allah masukkan aku di kalangan hamba-Mu yang soleh. Antaranya ialah seorang, sebagaimana kita sebut sebelum ini, biar orang-orang soleh itu, kalaulah dibelah dadanya, ada nama kita dalamnya. Kalau sebut secara kalaulah, dibelah dadanya, ada nama kita di dalamnya. Sehingga bila ada nama kita di dalamnya, maka ini antara tanda-tanda syafaat, kebaikan. Maka kata Syekh Abdul Qadir, aku dah nasihat banyak, dah cakap macam-macam, tapi aku tak nampak pun kamu berubah. Ini menunjukkan bahawa hati kamu keras. Dan bodohnya kamu dalam mengenali Allah. Kamu tak tahu bahawa kesibukan kamu tadi pasti akan membinasakan kamu. Lalu Syekh Abdul Qadir menyebut, cuba kamu ingat kematian. Baik, kalau tidak dapat melihat besarnya faedah nasihat daripada Allah, daripada Rasulnya, daripada para ulama, tak nampak besarnya nasihat, maka tengok kematian. Kalau nasihat ini tak boleh mengubah kamu, tidak boleh mengubah cara hidup kamu, maka baik lihatlah kematian. Kerana kematian itu sebaik-baik pemberi nasihat. Bila kita lihat kematian, apa dah berlaku? Tidakkah kita lihat mak ayah kita yang sudah mati? Mak ayah kita. Ataupun kalau orang kata, saya mak ayah hidup lagi, tengoklah datuk nenek kita. Tengoklah saudara mara kita. Bahkan tengoklah raja-raja yang ada segala hal dunia dia. Raja-raja, segala pembesar, segala yang bernama berkuasa. Lihat bagaimana kesudahan dia. Mati. Dah kalau mati, apa yang dia ada? Kalau dia mati, tuan-tuan, yang pertama, kita macam dia. Mati. Yang kedua, kita melihat kematian dia, apa yang dia ada? Apakah segala dunia yang selama ini dia sibuk itu berguna untuk dia? Apakah? Segala kesombongan selama ini bermanfaat untuk dia? Apakah segala perkara yang dihimpunkannya itu bermanfaat untuk dia? Maka sama untuk kita juga. Ini kita nanti akan berada di sana, cepat atau lambat. Bila sampai waktu, sampai ketentuannya, tuan-tuan akan pergi. Saya akan pergi. Semua manusia akan pergi. Kerana itu kita diajar berdoa waktu melalui kubur. Nahnu alal athar. Kami akan mengikuti, menyusulimu. Antumus sabiqun wa nahnu bil athar. Wahai kubur, kamu sedang mendahului kami sedang mengekori kamu. Kita sedang mengekori mereka. Kita sedang langkah-langkah kita menghampiri langkah mereka yang terhenti di alam barzakh. Bagaimanapun sibuk kita akan berhenti di sana. Hari, waktu yang mana kita tahu tidak ada alasan dengan Allah. Hari berlaku penyesalan. Lalu mereka berkata, kalau kami punya peluang untuk kami berusaha. Bukan lagi memberi alasan. Hari ini kita usaha juga, usaha beri alasan. Maka siapa pun yang hidup memberi alasan, dia tidak akan menjadi kuat. Dia tidak akan menjadi hebat di sisi Allah. Dia tidak akan diangkat darjat. Lalu kita tengok, apa sebab ilmu guru-guru kita, atau ilmu yang kita baca, atau ilmu yang kita lihat, atau pengajaran yang kita lalui, tidak boleh mengubah sikap kita. Yang pertama, kata ulama, kerana niat kita sendiri. Kita ni memang tak ada niat nak berubah. Ya, kita duduk kuliah, dengar, tapi ada tak niat nak berubah? Ada tak waktu kita duduk dalam kuliah subuh kita, kuliah maghrib kita, kuliah duha kita, dah siap ceramah, saya duduk ni ya Allah untuk saya berubah, menjadi orang yang lebih baik, orang yang dikasihi, orang yang disayangi. Saya duduk ni untuk ubah diri saya, untuk ubah cara berfikir, untuk ubah perkara yang menjadikan saya jauh darimu ya Allah kepada dekat kepadamu.
Sebab ketiadaan niat lah menjadikan ilmu tadi tidak bermanfaat. Umpama kita seperti kaldai yang memikul kitab, yang tidak dapat dipahami apa yang ada yang dipikulnya, cuma menjadi beban atas belakang. Kita kalau baca suratul Jumu'ah ayat ke-5, Allah Ta'ala sebut, Mathalul ladhina hummilut tawrati kamathal himari. Bandingan mereka yang diberi Taurat, kamathal himari yahmilu asfara, macam kaldai yang memikul beban, yang pikul kitab tadi, yang dia cuma terbeban dengan memikulnya tanpa dia memahami untuk mempelajarinya. Maka Allah menyatakan ini golongan yang paling buruk. Golongan ini mendustakan ayat-ayat Allah, lambat launnya. Maka bila disebut mathalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmiluha kamathal himar yahmilu asfara, bandingan orang yang diberi Taurat tapi dia tidak beramal dengannya umpama kaldai yang memikul bebanan kitab itu. Allah menamakan orang yang tidak beramal dengan ilmu seperti kaldai. Baik, kalau kita lihat tashbih ini, ayat ini turun kepada ahli kitab. Ahli kitab. Namun kita orang beriman sentiasa mengambil pengajaran daripada orang yang dilaknati supaya kita tidak macam mereka. Kita tak ada kata, ayat ini bukan untuk kita ahli kitab. Betul, ia ahli kitab. Tetapi kita diajak al-ibrah, pengajaran. Bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran kita ambil dia berlafaz umum. Bukan sebab yang khusus. Memang sebab ini pada pendeta Yahudi, ulama Yahudi. Tapi kita mengambil ibrah. Sebab kita manusia, memang Allah perintahkan untuk ambil ibrah, pengajaran, walaupun pada kehidupan binatang. Walaupun pada kehidupan kelompok umat yang telah dibinasakan, telah dilaknat oleh Allah. Walau kita pun umat yang selamat insya-Allah dengan iman dan Islam. Namun kita kena hati-hati. Jangan buat benda-benda yang menjadikan kita ditarik, dicabut kembali nikmat yang mulia ini. Maka Allah menggambarkan kaldai pikul beban. Baik, kaldai dia cuma merasai beratnya bebanan tanpa dia dapat mengambil manfaat apa pun. Kalau dipikul makanan, dia tak dapat makan. Dia cuma pikul makanan. Kalau dipikul buku, dia cuma pikul buku, dia tak dapat apa pun ilmunya. Baik, kalau Allah menyamakan mereka dengan selain kaldai pun sudah terhina. Ini kan pula kaldai. Baik, kenapa sebut kaldai? Kerana kaldai ini binatang yang paling rendah hierarki dia. Suaranya yang buruk, baunya, bahkan tidak dimakan dagingnya, boleh menyebabkan baladah, menyebabkan kebodohan. Sentiasa dipukul. Kaldai ini, sebab dia jenis malas. Jalannya malas sehingga dia dipukul. Dia tak macam kuda, dia terus berlari sampai mati. Kuda ni binatang yang terkenal sebagai binatang yang diberkati. Kenapa dia binatang yang terus berusaha sampai dia mati? Dengan bahasa mudah, dia jenis tak ada alasan. Kaldai ni termenung banyak. Termenung, sekali dipukul, dia sebab kat punggung, jalan. Lepas tu dia termenung, dia boleh termenung. Dia kuat termenung. Sebab tu orang bila kuat termenung, kita kata ni macam kaldai termenung. Kaldai termenung. Dia duduk dalam kuliah pun termenung. Ingat dengar kuliah termenung. Kita ingat benda tu, ingat benda ni. Dia tak boleh nak, kita katakan tafa'ul, berinteraksi dengan persekitaran. Kuda dia berinteraksi dengan persekitaran. Kalau perang dia terus berlari. Itu perang, dia tahu ini perang. Kaldai kat perang pun dia buat bodoh dia. Dia buat termenung. Kat perang pun dia buat termenung. Jangan menjadi seperti binatang kaldai. Yang kalau tuan-tuan googlekan dia, YouTube dia tentang kehidupan kaldai, kita pun nampak. Sebab apa Allah? Dalam banyak ayat Allah menyebut tentang kaldai. Atau dalam surah Luqman, atau dalam suratul Jumu'ah. Allah Ta'ala menyebut kaldai. Supaya kita tahu tentang bagaimana habitat dia. Bahkan dalam hadis pun disebut kaldai. Bila seorang makmum yang mendahului imam, maka kepalanya akan ditukar menjadi kaldai. Mana-mana makmum yang mendahului imam, maka dia akan ditukar kepala menjadi kaldai. Sehingga mengatakan hadis ini ditukar di hari akhirat kelak. Sehingga menyatakan dia akan ditukar sebelum matinya.
So mengatakan itu satu tasbih, menunjukkan kebodohan dia. Dah kamu solat berimam, yang kamu dulu berimam, kenapa? Kamu bodoh nama dia. Solat berimam, maknanya ikut imam. Imam takbir, kamu takbir. Imam rokok, kamu rokok. Kalau kita solat berimam tapi tak ikut imam, tanpa sebab, tanpa mubarrirat, tanpa alasan syar'iyah, maka kita lalai. Sebab tu bila kita solat berimam, maksimumkan usaha kita untuk biar selaras dengan imam. Baik dari sudut kita katakan jangan depan pada imam, dan jangan pula terlambat daripada imam. Terlambat pun tak nak. Ni kita tinggal kereta api pula ni. Kita nak betul-betul kita ni mengikut imam. Imam rokok, kita rokok. Tapi jangan sama dengan imam. Muqaranatul imam. Imam rokok, kita rokok sama imam. Sama. Biarkan imam sempurnakan rokok, baru kita rokok. Biar imam sempurna sujud, baru kita sujud. Itu maksud ikut imam. Kalau tuan-tuan sama imam sujud, tuan-tuan sujud. Ini namanya sama. Perbuatan ini makruh. Ya, imam dulu selesaikan dia punya bahagian, lalu kita pun ikut. Imam dah beri salam sempurna, baru kita bagi salam. Jangan imam assalamualaikum, kita buat assalamualaikum. Biar imam habis dua salamnya dengan sempurna, boleh kita assalamualaikum warahmatullahi. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, bukan untuk disanggahi. Baik, itu kaldai. Maka persoalan pertama yang berlaku kerana niat kita. Niat tak betul, kita tak ada niat. Niat tak kuat. Semuanya bersangkut dengan niat. Kita tak ikhlas, kita tak itu, tak ini. Maka perhatikan niat kita waktu kita belajar, mendengar nasihat, dan segala kebaikan yang kita lihat. Yang menjadi pengajaran. Yang kedua, supaya kita tidak mensia-siakan nasihat guru-guru kita, nasihat yang baik. Setiap pengajaran yang kita lihat depan mata kita ialah jangan kita menangguhkan amalan. Suatu yang kita tahu, terus lakukan. Kalau seorang beri nasihat tu, buat. Duk guru kita nasihat ni apa-apa pun istikharah. Kira Ustaz saya istikharah. Tahun depan pun nak istikharah. Jangan. Sekarang tu balik istikharah. Nanti awak solat ajak dulu. Terus solat ajak. Nanti awak solat. Terus buat. Ustaz saya ada masalah begini-begini. Okey, pengajar awak buat macam ni, buat macam ni. Buat. Terus buat. Tunggulah Ustaz ada beritahu, tapi tengoklah dulu Ustaz. Saya bila nak buat. Mungkin tahun depan kot. Nasihat itu makin jauh daripada pengamalan kita, makin hilang dia punya keberkatannya. Sebab itu menjadi kebiasaan pada salafus salih, para ulama, para salaf dan para khalafus salih. Mereka bila dapat nasihat, sekarang mereka buat. Ada seorang hamba Allah, dia baca hadis Nabi SAW bila berbekam bayar 1 dinar kepada Abu Taibah. Maka dia terus berbekam. Dia baca, dia terus berbekam hari itu. Dan dia membayar 1 dinar sebagaimana Rasulullah bayar. Dia tak tanya berapa harga, dia tu bayar 1 dinar. Tetapi mereka tak tunggu masa yang lama. Satu hadis yang mereka tahu buat. Kita dengar hadis zikir tu, zikir ni. Buat sekarang. Sekarang. Saya dah tengok Ustaz doa ni, tapi tengoklah esok-esok doa ni. Saya kumpul dulu, Ustaz kumpul. Biar selesai buku doa, baru saya beramal. Jangan, terus. Apakah kita dapat jamin esok kita masih hidup? Kalau orang yang dia ni kita nampak sentiasa bersegera dengan apa yang dia dengar untuk dia buat, kita orang ni Allah Ta'ala akan angkat daripadanya segala alasan. Sebab tu orang ni kita nampak hidup dia penuh dengan kebaikan. Sibuk mereka kebaikan sebab mereka ialah orang yang menyegerakan. Tapi jangan kita menjadi orang yang disibukkan. Tentu kalau kita menjadi orang sibuk, bagus. Sebab itu kehendak kita. Tapi kalau kita jadi orang yang disibukkan, itu bukan kehendak kita. Akhirnya kita terbeban. Dekat-dekat nak mati baru nak beramal soleh. Disibukkan, tak sempat. Tapi kalau kita memilih sibuk dari awal, maka pada waktu datang harinya, ketika mana orang disibukkan, kita ditenangkan. Saya dah prepare dari awal. Saya cuma tenang di sini. Sebab itu beza. Jadilah orang yang sibuk. Jangan jadi orang yang disibukkan. Sebab kalau kamu sibuk, kamu boleh kawal diri kamu. Kalau kamu disibukkan, sesuatu sedang mengawal kamu. Dia telah disibukkan oleh anaknya. Anak dia kawal dia. Dia telah disibukkan oleh pasangannya. Pasangannya kawal dia. Dia telah disibukkan oleh kerjanya. Kerja kawal dia sampai dia tak boleh beri keputusan. Tapi saya sibuk bekerja. Saya kawal kerja. Kerja itu kena ikut saya.
Awak ke tepi dulu, saya ada urusan lain. Jadi tuan-tuan pilihlah jadi orang yang sibuk. Jangan jadi orang yang disibukkan. Dan teruk lagi menjadi orang menyibuk. Oh, dia menyibuk lagi teruk. Tak ada nilai. Menyibuk lah ni. Tak ada nilai apa-apa dia dapat. Kita akan tertekan bila kita disibuk. Yang ketiga kata ulama. Setiap kali kita buat satu amalan, ialah kita bersungguh-sungguh. Ia kita sebut mujahadah dan ijtihad. Al-ijtihad wal mujahadah. Mujahadah. Ya, satu perkara benda tu berat. Kita bila dengar nasihat tok guru kita, sebagai nasihat tu berat. Berat. Kena tinggal rasuah. Projek datang dengan rasuah. Berat nak tinggal. Jangan tinggal benda syubhah. Ini kegemaran kita. Tiba kita kena tinggalkan. Berat. Maka bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Bila kita bersungguh-sungguh untuk melakukannya, maka mudah dan ringanlah untuk segala amalan yang lain. Dan yang keempat, kata ulama, ialah kerana kita dalam mendengar nasihat tadi, kita bersendirian. Kita tak ada kawan yang mengingatkan kita. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, kita perlu ada sahabat yang tolong-menolong. Kita memang nak beramal, tapi secara individu kita tidak kuat beramal. Sebab itu dalam Islam, memulakan ibadat dengan berjemaah. Kita solat berjemaah ni, untuk kita dapat kekuatan buat ibadat seorang-seorang. Kita datang solat Jumaat. Memang kita tak khusyuk, memang macam-macam. Tapi imam, dia banyak tanggung kita. Kesalahan kita ditanggung banyak. Kekurangan kita ditanggung oleh imam. Maka kekurangan imam pula ditampung oleh jemaah. Kelebihan berjemaah. Memang kita, tuan-tuan diajar, untuk satu berjemaah kita nak baca buku tebal-tebal. Tuan-tuan tak boleh baca buku tebal. Tapi bila kita berjemaah, kita bersama-sama sahabat kita boleh baca. Berdiskusi. Kita duduk depan tok guru kita, sedar tak sedar dah habis kitab tafsir. Dah habis, ya. 30 juzuk. Tebal tu. Puluhan tahun kalau kita nak baca sendirian. Ia perlukan himmah yang besar. Tuan-tuan nak baca sejilid, katakan buku tu muka surat 500. Orang macam kita lah. Himmah kita tak kuat. Himmah ni, kita katakan semangat. Tak kuat. Beri buku tebal ni. Ataupun beri nipis untuk baca otak. Tapi kita jumpa ada para ulama yang dia boleh baca buku beribu muka surat dalam masa satu hari. Dibaca dan dipaham. Ribuan. Dia boleh duduk daripada petang sampai tengah malam sampai pagi esok. Himmah dia kuat. Bukan kerana periksa. Itulah kehidupan ni. Kita baca buku sebab periksa. Boleh juga Ustaz, saya stay up berbulan. Sebab apa? Ada exam. Tak, mereka bukan stay up kerana periksa. Tapi itulah kemanisan yang mereka telah diberikan oleh Allah. Jadi orang macam kita, tuan-tuan, kita tengok buku pun mustahil boleh baca. Kalau baca pun mustahil boleh faham. Kalau faham pun takut salah faham. Dan takut pula beramalnya tak macam kita faham. Akhirnya kita, tuan-tuan, dalam melakukan satu amalan, kita perlu ada jemaah. Kalau walaupun hari ni kita online, kita ada jemaah online kita. Berkongsi nasihat, berkongsi semangat, berkongsi kekuatan. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan jemaah. Apa maksud tangan Allah? Kekuatan itu. Kekuatan ar-rauh, kekuatan untuk buat sesuatu. Kita nak tolong orang pun kena berjemaah. Sebab itu kita tengok bila sahabat-sahabat kita yang Allah uji dengan banjir, musibah. Kita kalau seorang-seorang nak pergi, kita tak kuat. Tapi kita pun buatlah kelompok kita, konvoi. Syiar ini, syiar berjemaah, menjadikan kita semangat. Ada orang kata, kenapa tak pergi ulur duit? Sudahlah, tak payah nak kombo-kombo lah. Kata ini dalam masalah syiar dan berbuat kebaikan. Kerana ia akan menjadi contoh dan semangat pada orang lain. Ada orang kata, buat apa kombo-kombo ni, menyemok ni, pergi seorang-seorang. Bagi duit 5,000 seorang. Betul, boleh buat yang tu. Tapi dia tidak ada syiar. Syiar ini yang menggerakkan ribuan juta manusia melihatnya untuk mereka juga buat. Datang kombo 30-40 buah. Kita nampak haibah kebaikan tu. Haibah. Kita pun nak buat juga. Yang ni pun nak buat, ini pun nak buat. Tetapi ada sebahagian kebaikan kena ditonjolkan syiarnya. Sebab bab tolong menolong orang ni bukan senang kita nak keluar duit bagi orang ni.
Tapi bila syiar itu terbentuk, kita jadi seronok. Macam kita lihat syiar hari raya lah. Tentang syiar hari raya menjadikan semua orang pemurah. Semua nak bagi duit raya. Siap panggil. Siapa belum lagi dapat duit raya? Sini. Beratur ambil duit raya. Ni, kat kampung saya keluar surau, solat raya. Masing-masing pegang tebal ni duit. Kan budak berebut dia berebut budak. Sini ambil. Ni, ambil. Nak habiskan ni. Kan ada syiar. Bayangkan kalau hari raya tak ada syiar tadi, tak ada orang nak bagi duit orang. Ni kita sampai beratur kat bank nak tukar duit, nak bagi orang. Kan pelik namanya. Tapi itulah syiar yang berjaya kita buat. Sama juga bila sebab tolong-menolong, ada orang kata, gila seorang-seorang senyap-senyap. Tetapi ada benda yang perlu syiar, kerana tolong-menolong orang ini benda besar. Benda berat sebenarnya. Apatah lagi kita tolong kena korbankan masa kita dan juga duit. Perlu satu syiar sehingga kita jadi kuat untuk tolong orang. Bukan seronok menolong orang. Sebab itu keberkatannya wujud. Yang kita sebut gotong royong. Kerana itu Nabi SAW membina masjid secara gotong royong. Syiar tadi menjadikan bersemangat mereka bina masjid yang siap dalam tempoh yang cukup sekejap. Semangat sambil mereka menyanyi, menasyid. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tiada kehidupan mereka kehidupan akhirat. Ya, kita tahu secara pembinaan masjid yang dibina secara gotong royong, yang siap, yang semua orang rasa tanggungjawab kerana mereka merasakan setiap batu-batu itu mereka letak. Sebab itu, tuan-tuan, konsep ini perlu ada supaya masjid ini dilihat, dibina oleh masyarakat. Bukan dibina oleh kerajaan. Sehingga masyarakat melepas tangan. Saya macam tak terlibat dengan masjid ni. Tapi bila setiap orang pegang batu batang ni, siap seorang menyumbang, dia melihat masjid ini tanggungjawab dia. Ini syiar. Sama juga dalam kita nak beramal dengan nasihat, kita pula ada syiar. Kita tak boleh seorang-seorang. Kalau kita seorang-seorang, tuan-tuan, macam tak kuat. Bagi kita ada kelompok. Kita bukan secara fardiyah. Yang kelima, ialah kerana kita lupa. Saat saya nak beramal nasihat Ustaz, tapi lupa Ustaz cakap apa tadi? Lupa. Yang lupa itu ialah tabiat kita. Kalau kita dengar kuliah sekarang, kita keluar sekejap, sembang dalam sarapan, kita lupa apa yang kita pernah dengar. Oleh sebab itu, kita perlu menangani sifat lupa dengan cara menulis notanya, dengan cara menulis poin-poin penting, dengan cara terus berbincang tentang apa yang kita belajar. Supaya kita ingat, ramai orang yang tidak beramal dengan nasihat sebab dia lupa. Tidak beramal dengan petua sebab dia lupa. Jadi kadang-kadang bila kita saling ingat mengingati, ingat tak petua macam mana nak hilangkan bisa ikan sembilang. Sekian ni. Ada seorang hamba Allah, kata, Ustaz, saya ada satu jampi. Jampi ni memang saya guna untuk menawarkan sengat ikan sembilang atau ikan keli. Boleh tak saya nak baca, Ustaz? Ustaz tolong tasih. Ni seorang ustaz daripada Pahang. Orang Pahang tu memang suka ngai. Saya tu bacalah mentera. Dia pun baca mentera dia. Baca mentera. Boleh tak mentera ni? Saya kata boleh. Dia mentera jampi. Tak semua tak boleh. Ada yang boleh. Sebab tu Nabi SAW waktu ada sahabat-sahabat, khususnya orang Ansar, mereka berkata, kami ada mentera untuk menawarkan bisa ular. Sebab padang pasir banyak ular. Ular merayap. Sebab ular padang pasir, dia boleh tidur dalam tanah padang pasir, ditanam dirinya. Bila orang berjalan tak sedar, dia akan dipatuk. Banyak binatang-binatang di padang pasir bersembunyi dalam pasir. Sembunyi sehingga jalan padang pasir ni bahaya sebenarnya. Sehingga ada doa-doa yang Rasulullah ajar pada kita. Nabi kata, aridu alayya ruqyakum. Baik, bacakan kepadaku jampi serapah kamu. Maka orang sahabat Rasulullah pun baca. Nabi kata, la ba'sa bihi ma lam yakun bihi syirk. Ma lam yakun bihi syirk. Tak ada masalah sebab tak ada ungkapan syirik. Jadi kalau orang nak bagi kita jampi serapah, kita tak kata, tak boleh ni, salah ni. Tak, baca dulu. Baca dulu. Islam menilai sesuatu dengan ilmu, bukan menilai sesuatu dengan cara menolak mentah-mentah. Tak ada. Semua benda-benda, walaupun bukan datang dari Islam, maksudnya bukanlah datang daripada perintah daripada Quran atau hadis, tapi dia daripada amalan, uruf masyarakat.
kebiasaan. Maka dia lihat, kalau dia tidak bertentangan, tak ada masalah. Beberapa adat-adat, beberapa perkara-perkara yang baik dalam masyarakat. Kalau dia tidak bertentangan dengan Islam, Islam tidak pernah memusuhi. Islam mengakui semua yang baik walau datang dari musuh. Rasulullah SAW memuji beberapa adab jahiliah yang baik. Menghormati tetamu sebagai contoh. Kerana orang jahiliah, hebat mereka menghormati tetamu. Ya, jahiliah mereka dari sudut menyembah berhala dan sebagainya, itu memang totally tak baik. Besar kesalahan mereka. Tapi hal yang baik, keinginan sebagai mereka yang suka berdamai. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka menyuruh aku ke arah itu, aku akan terima. Kerana benda yang baik. Dan dalam adat-adat pernikahan yang baik, Rasulullah terima. Maka di sini kita lihat bagaimana asas kebaikan dalam Islam. Jadi lupa tadi, tuan-tuan kena tangani dengan cara kita tulis, kena tangani dengan cara kita berbincang. Sebab itu nasihat guru-guru kita lupa. Dan yang keenam, kerana dalam diri kita ada akhlak yang buruk. Imam Syafi'i dinasihati oleh gurunya Waqi' bin Jarrah. Bila Waqi' berkata, ilmu Allah ni cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah tak akan diberi kepada orang yang buat maksiat. Bila kata Waqi' kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menyusun syair. Syakautu ila Waqi' su'al hifzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن علم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Aku mengadu pada guruku Waqi' akan lemah ingatanku, hafazanku. Lalu beliau memberi tunjuk kepada aku supaya tinggalkan maksiat. Kerana ilmu Allah itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan singgah dalam hati pembuat maksiat. Jadi ilmu-ilmu Allah yang kita dengar daripada guru-guru kita, kenapa tak lekat di hati kita? Sebab dalam diri kita ada maksiat. Ada akhlak buruk lagi. Kita ada dengki, wasangka buruk tu banyak lagi. Sifat merendahkan orang banyak lagi. Sombong ada lagi. Lalu ilmu-ilmu ini tak melekat dengan kita. Walau dengar puluhan tahun, tak melekat. Khatam kitab puluhan kitab, kenapa tak lekat? Kerana akhlak kita. Dan yang ketujuh, yang akhir apa yang kita nak bincangkan, bukan akhir daripada apa penyebab kepada penangguhan amalan, ialah kurangnya penghormatan kita pada guru kita. Tetapi bila berkat seorang anak, bila dia sentiasa melihat mak ayah dia tu hebat. Walaupun dia lebih hebat sudut pencapaian berbanding ibu ayah dia, dia mungkin kerja lebih besar gaji pada mak ayah dia sekian-sekian, tapi dia tetap melihat insan paling hebat dalam hidup dia mak ayah dia. Sama juga guru. Walaupun hari ini mungkin ilmunya mendahului gurunya, mungkin, tetapi kehormatannya tidak pernah dapat didahului oleh mana-mana kelebihan yang dia ada. Ini bila nilai kehormatan pada guru tu tinggi. Walaupun kita mungkin hari ni, ya, Tok Guru saya sekolah rendah, saya sekolah menengah. Contoh, saya ngajar sekolah menengah. Saya belajar dari guru sekolah rendah ni. Namun saya tetap memuliakannya lebih daripada apa yang tingkat saya yang lebih tinggi pada dia. Mungkin sekarang dia pula belajar dengan saya sebagai contoh. Ada guru saya belajar dengan saya sebagai contoh. Tapi kehormatan saya pada dia tidak pernah lebih rendah daripada apa yang kelebihan yang Allah beri pada saya. Tidak pernah. Artinya, walaupun nampak zahir macam kita tinggi pada guru kita, tak, kehormatan kita pada dia lebih tinggi daripada apa pun yang kita ada. Kata lagi, tinggi hormat seorang pada gurunya. Tidak satu, tidak merendahkan. Walaupun mungkin kerana gurunya dah nyanyok, dah tua, mungkin. Atau gurunya dah tak mencapai macam apa yang dicapai, sebagai contoh. Atau gurunya mungkin dah banyak buat silap, sebagai contoh. Namun, dia perlu ingat dirinya dibina oleh gurunya. Ya, kami jumpa guru-guru kami yang hebat. Tapi usia tua menjadikan mereka diuji oleh Allah dengan nyanyok, dengan lupa. Maka itu fitrah. Walaupun guru kami ini pakar, hebat, namun beliau mula bila membaca hadis banyak salah. Tapi dia ialah ketua hadis, ulama hadis. Kerana itu kita tidak melihat apa yang dibaca. Kerana kalau kita berada pada usia macam tu, ingatan kita pasti mengkhianati kita. Usia macam tu masuk 90, 80, 90. Tetapi apa yang tuan-tuan harap orang umur 80, 90? Ini 80, 90 ni tuan-tuan. Kalau boleh ingat nama dia dah okey dah tu. Kadang nama dia pun tak boleh ingat.
Tapi ada sebahagian guru kami masih nak mengajar walau usia lanjut macam tu, walaupun bahasa yang tidak selancar macam dulu. Namun mereka tetap orang yang kita muliakan. Salah seorang guru kami, almarhum Syekh Iwadullah Al-Hijazi, pakar tauhid, bekas ketua rektor Universiti Al-Azhar. Ya, saya belajar dengan beliau ketika mana usia beliau 80-an. Dan beliau sudah menjadi pensyarah jemputan, bukan pensyarah tetap. Jadi masuk dengan umur 80-an, bertongkat, datang mengajar. Tentang kehormatan kita pada dia makin tinggi. Kerana apa? Kerana dia telah dipilih oleh Allah untuk memperhambakan dirinya sampai usia tua untuk terus berilmu. Yang jangan-jangan dipilih di kalangan hamba-hambanya. Dipilih, kita hormat dia. Walaupun apa yang dicakap tadi tidak lagi kekuatan macam zaman muda dia, namun kehormatan kita tak pernah kurang. Sebab kita tahu manusia ni tuan-tuan, dia akan alami kekurangan dia. Kekurangan dengan faktor usia, dengan faktor macam-macam. Tapi menghormati guru walau dengan apa pun kekurangan, menjadikan seorang itu diberkati ilmu yang dipelajari daripadanya. Ini untuk guru saya, walaupun dia ajar saya Quran masa saya kecil dulu, ajar kenal bata, saya hormat dia, mulia. Itulah keberkatan saya mengaji hari ini. Ini guru saya yang mungkin mengenalkan saya ABC. Yang sebab tu saya boleh baca kitab dan boleh mengarang kitab. Itu mungkin jariah dia. Maka saya menghormatinya. Maka kita tidak pernah kita katakan melakukan perkara yang menjadikan dia nampak dia rendah. Tak, kita nak nampak dia tinggi. Dia mulia. Demikian cara mereka menjaga ilmu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni masih terus kejar dunia, masih terus ingatan pada makhluk. Maka ingat, Allah Ta'ala tak akan ubah sebagaimana kamu tak ubah diri kamu. Jadi persoalannya ialah, sejauh mana kita nak ubah diri kita. Kita orang yang cakap banyak tapi amal kurang. Kalau amal ada pula, masalah ikhlas pula. Maka kata Syekh Abdul Qadir, gunalah akal. Sampai bila kita nak buat amalan yang sia-sia, sedangkan kita makin dekat nak menghadap Allah Ta'ala. Gunakan semua orang yang ada sekeliling kita untuk bantu kita, supaya kita benar-benar mencapai, memperoleh kebenaran hidup, yang dengannya kita dapat kembali pada Allah dengan sebenar. Fokuskan fikiran kita kepada Allah SWT dengan sebenar. Kata Syekh Abdul Qadir, jangan kedekut untuk diri kamu sendiri. Tuan-tuan, kita kadang-kadang berkira masa dengan Allah, kita kedekut dengan diri kita sebenarnya. Kita kedekut, kita beragama berkira masa. Ngaji cuma 5-6 minit, ini cuma 5-6 minit. Rasa macam terkejar-kejar. Tapi urusan dunia kita beri sepenuhnya. Ini orang kedekut pada dirinya sendiri. Jangan kedekut pada diri sendiri kerana manfaatnya untuk kita. Nanti kita akan pulang ke negeri yang abadi. Yang mana-mana yang kita buat kerana Allah, itu yang bersama kita. Yang mana-mana yang kita buat lain daripada apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itu adalah perkara yang tidak beri manfaat pada kita. Jadi jangan kedekut pada diri kita sendiri. Jangan zalim pada diri kita sendiri. Ingat, Allah memang jadikan kita satu fitrah sayang pada diri kita. Manusia memang sayang pada diri dia. Maka Allah ajar kepada kita cara sayang pada diri kita bukan ikut nafsu. Kerana nafsu itu rosakkan kita. Bukan ikut syaitan. Dia memang nak suruh kita masuk neraka. Bukan ikut dunia. Sebab dia tak akan ke mana-mana. Dia akan binasa di situ. Bukan ikut kawan-kawan kita. Bukan. Kerana kawan-kawan kita juga akan sibuk macam mana kita sibuk hari ini. Kita akan disibukkan di hari akhirat kelak dengan memikirkan diri sendiri. Umpama sibuk kita macam kita sakit, duduk hospital, masing-masing fikir biar saya nak sembuh. Dia fikir dia nak sembuh dulu, nak keluar daripada hospital. Maka jangan kedekut diri kita. Jangan kita menggunakan waktu-waktu di dunia untuk terus melalaikan kita daripada melakukan perkara yang menguntungkan kita. Syekh Abdul Qadir menyebut, jangan duduk sibuk kumpul dunia, sibuk nak kumpul bini, sibuk nak banyak anak-anak, dengan maksud yang ini menjadi keinginan kita, sehingga kita lupa masa kita dengan Allah itu lebih utama. Sebab itu nak tahu nilai kita dengan Allah, lihat nilai masa kita. Banyak mana kita ingat Allah. Begitu kedudukan kita di sisi Allah. Kalau kita cuma ingat Allah setengah jam, sejam subuh, lepas tu semua bersama makhluk,
maka jauhnya kita dengan Allah. Kalau kita tuan-tuan buat benda akhirat, tapi bila buat benda akhirat banyaknya fikir urusan lain, maka jauhnya kita daripada Allah SWT. Kalau itu fikir perkara yang akan menjadikan kita untung. Tak semua orang bila berniaga dia fikir benda untung. Dia akan bodohkan dirinya kalau dia terlepas peluang untuk untung. Tidak ada keuntungan lebih hebat pada keuntungan akhirat. Keuntungan dunia yang tak berapa sen ni yang kita dapat. Kadang-kadang kita pun tak guna untung tu, simpan je. Oh, hari ni untung 2,000. Lepas tu buat apa tu? Simpan. Untuk apa? Untuk pencing ni. Tak sebab pencing ke tak? Mati dulu. Yang kita usaha untung dunia, jarang kita nikmati. Yang mungkin menikmatinya anak cucu kita. Yang mungkin menikmatinya bukan kita. Yang usahanya kita. Tapi yang kita nak untung, yang kita akan nikmati ini, akhirat, kita tak cari. Dan tak bersungguh mencari. Walau untungnya kita dalam kubur nanti, diluaskan kubur kita, dicahayakan kubur kita, didatangkan segala nikmat syurga dalam kubur kita, didatangkan tilam daripada syurga, selimut daripada syurga, wangian daripada syurga, dibukakan pintu syurga. Itu semua keuntungan yang kita nak cari di sini. Saya beramal untuk kegelapan kubur saya beramal untuk kesempitan kubur saya beramal untuk kenikmatan kubur saya. Maka di sini ahli akhirat, ahli keberuntungan yang benar-benar mencari untung. Yang cuma mencari untung dunia, maka ketahuilah untung itu cuma kegunaan yang singkat. Tapi yang mencari untung akhirat, ketahuilah ia keuntungan yang berpanjangan, yang abadi. Maka nilai balik masa kita yang singkat ini, umur kita yang terhad ini, untuk kita mencari keuntungan-keuntungan di hari akhirat kelak. Jangan merugikan diri sendiri. Jangan kita membinasakan diri kita sendiri. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kamu campurkan diri kamu dalam kebinasaan. Sibukkan diri kamu dan berbuat kebaikan, kerana Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.